kehakiman keseluruhannya. Kan? Apa akan jadi? Apa akan jadi pada negara? Huru-hara. Ini kita kena faham. Jadi, saya nak beritahulah, kan? Kita semua kasih dengan Datuk Seri Najib. Kan? Percayalah, kan? Saya juga yakin bahawa akhirnya insya-Allah, kan? Sebelum ke bawah dulu tuanku. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Kan? Tak boleh faham kehadiran dia untuk makan tengah hari bersama dengan Ismail Sabri yang kita tahu hari ini mengherdik kepimpinan kita setiap hari, mengherdik kerajaan setiap hari. Kan? Takkanlah dia tak boleh faham bahawa bila mereka cuba nak menunjukkan mereka ini sebahagian daripada kumpulan tu. Takkanlah kita tak merasa seolah-olah macam mereka menganjing kita. Setiap perbuatan kita tu akan ada implikasi. Jadi kalau tak nak tabuan tu menyengat, janganlah jolok sarang tabuan. Itu je, kan? Jadi nasihat saya lah kepada pemimpin-pemimpin MCA, pemimpin-pemimpin MIC, kan? Sensitif sikit lah bab ni, kan? Kalau tak nak tengok saya bersuara, kan? Saya jarang nak menyerang sesama sendiri ni, jarang. Kecuali kalau saya rasa dah melampau, kan? Kalau saya rasa melampau, memang saya akan jawab, kan? Tak ada apa kita nak takut pun, betul tak? Tetapi kalau dia lepas ini dia boleh kontrol mulut Auta Singh, dia boleh kontrol mulut Chong Sing Woon, kan? Mereka boleh elak daripada menganjing-anjingkan pemimpin kita, kan? Dia boleh berbaik. Datuk Seri Zahid ini walaupun dah dikhianati oleh 10 orang ni, dia boleh ampunkan 10 orang ni, kan? Dia dah keluarkan kenyataan, saya dah maafkan. Betapa pemaafnya presiden kita, kan? Jadi janganlah provoke lebih-lebih. Sebab bila kita menjawab, kan, sikit ada luka lah, kan? Lagipun kita dah nak pilihan raya ni, berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan setiap hari mengherdik pemimpin kita. Sebab kalau kita jawab, memang sama-sama akan luka. Macam saya, I got nothing to lose. Kita punya badan ni memang dah banyak luka. Parlimen perang, kerja dia berperang, betul tak? Tak adalah kata kita kebal, tetapi, kan, kalau bos kita kena, takkan kita tak pertahankan. Kalau ketua penerangan kita kena, saya selaku pengarah komunikasi bawa ketua penerangan UMNO, takkan kita tak pertahankan ketua penerangan kita, kan? Jadi kalau tak nak kita bersuara lagi, kita tak ada masalah. Anytime saya boleh berhenti daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya kita keluarkan. Bagi kita nak pilihan raya, kan? Tapi lepas ni, tolonglah pastikan jangan juga membiarkan pemimpin-pemimpin MIC dan MCA mengherdik pemimpin-pemimpin kita. Kena fair and square lah. Takkan dia je sedap balon kita, kita tak boleh balon dia balik. Betul lah? Okey, soalan lain. Okey, Datuk. Provokasi serangan secara terbuka daripada MCA dan MIC. Tak apalah, kita selesaikan ni. Okay. Kita berbaik-baik. Jangan lagi kita cerita. Saya rasa saya dah make things clear, kan? Kalau tak nak kita menjawab, jangan mengherdik pemimpin kita. Okey, kita ke topik seterusnya. Ya. Datuk, saya rasa orang kat luar ni masih tak faham sebenarnya. Orang kata kenyataan Azalina dan Anwar ni bercanggah. Orang kat luar ni masih tak faham tentang status Hakim Nazlan. Azalina kata bersalah, Anwar kata tak bersalah. Okey. Orang masih tak faham. Cuba Tok jelaskan. Cuba baca balik apa yang Datuk Seri Azalina cakap, kan?
bila Datuk Seri Azalina ditanya tentang kedudukan Hakim Nazlan, jawapan Datuk Seri Azalina ialah mengikut SPRM, Hakim Nazlan telah melanggar Kod Tata Etika Hakim 2009 Seksyen perkara 8 dalam kurungan 1A. Ini kenyataan Datuk Seri Azalina. Ada tak Datuk Seri Azalina sebut bahawa Hakim Nazlan telah melanggar tata cara jenayah ataupun melanggar penal code ataupun melakukan kesalahan jenayah? Tak ada. Kerana Datuk Seri Azalina merujuk kepada kenyataan SPRM berhubung penglibatan Nazlan dalam kes SRC International dalam keadaan dia mempunyai konflik kepentingan. So, Datuk Seri Azalina merujuk kepada kes konflik kepentingan. Dia merupakan Head of Corporate and Legal Affairs Maybank. Dia merupakan General Counsel Maybank. Dia merupakan Company Secretary Maybank. Dia hadir dalam mesyuarat dalam usaha menubuhkan SRC International itu sendiri. Tetapi bila dia menjatuhkan hukuman, kan, dia menyebut bahawa Datuk Seri Najib bersalah. Niat Datuk Seri Najib menubuhkan SRC International itu sendiri pun sudah salah. Itu ada dalam judgement Nazlan. Jadi Datuk Seri Azalina merujuk kepada kes Nazlan gagal untuk mengisytiharkan konflik kepentingan dia. Tetapi bila PMX ditanya soalan di dalam Dewan Negara, dia menjawab dua soalan. Satu soalan berhubung dengan kes RM1 juta lebih masuk ke dalam akaun Maybank Hakim Nazlan melalui 11 transaksi. Yang dedahkan ni pun geng Perikatan Nasional Raja Petra. Mungkin dengan sengaja suruh kita masukkan benda ni dengan maklumat palsu, kan? Supaya nanti ianya akan jadi loopholes bagi membolehkan Hakim Nazlan itu terbebas, dan akhirnya yang menanggung kesusahan ialah Datuk Seri Najib. Tetapi bila disiasat oleh pihak SPRM, bila ditanya oleh pihak SPRM dari mana datang duit 1 juta lebih melalui 11 transaksi yang masuk ke dalam akaun Hakim Nazlan, kemungkinan besar Hakim Nazlan telah memberikan jawapan yang munasabah, sehingga kan SPRM berpendapat bahawa Hakim Nazlan tidak ada melakukan sebarang kesalahan jenayah berhubung duit 1 juta ringgit. Maknanya duit ini bukan daripada duit yang diceritakan oleh Raja Petra, datangnya daripada Jolo. Bayaran tu datang daripada Jolo. Itu sebabnya Peguam Datuk Seri Najib sendiri telah menarik balik. Dia ada mengemukakan beberapa bukti baru, tetapi maklumat tentang Hakim Nazlan menerima duit lebih 1 juta ringgit ke dalam akaun dia melalui 11 transaksi ini telah ditarik balik oleh Peguam Datuk Seri Najib. Jadi kenyataan PM ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan perkara ini, Hakim Nazlan tidak melakukan kesalahan jenayah, ialah merujuk kepada kes duit 1 juta masuk ke dalam akaun dia. Disiasat oleh SPRM, tak ada kesalahan jenayah. Kalau SPRM mendapati duit ini betul daripada Jolo, memang kenalah Hakim Nazlan. Memang kenalah Hakim Nazlan. Okey? Ini pertama. Itu belum lagi kita jawab yang lain. Apa pula cerita dengan duit yang masuk dalam akaun suami Zeti dan anak dia? 715 juta. Apa pula jadi dengan kes yang masuk duit 85 juta ke dalam akaun Nur Muhammad Yaakob, orang yang telah menyediakan cabinet paper. Menyediakan cabinet paper untuk
kerajaan mempertimbangkan duit KOP dipinjamkan kepada SRC International. Ini belum kita cerita. Kita letak tepi dulu. Okey. Kemudian PM lepas dia cakap pasal SPRM punya kenyataan untuk jawab isu duit 1 juta. Ini kita kena faham. Isu kedua, isu yang jawapan pihak SPRM yang dibaca oleh Datuk Seri Azalina di Parlimen, yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan ada salah laku melanggar tata etika hakim 2009. Okey. Ini jawapan yang Datuk Seri Azalina bagi. Kenyataan tu dibuat oleh SPRM. Okey? Datuk Seri Azalina baca saja. Dalam konteks ini pula, PM membaca keputusan yang telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Kenapa? Kenapa PM baca keputusan yang telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara? Sebabnya, bila SPRM beritahu Hakim Nazlan langgar kod tata etika hakim. Siapa yang ada kuasa untuk mendakwa Nazlan? Boleh tak Peguam Negara dakwa Nazlan? Tak boleh. Sebab dia hanya langgar kod tata etika hakim. Jadi siapa yang ada kuasa? Yang ada kuasa Ketua Hakim Negara. Kerana lembaga disiplin hakim, ataupun boleh kita panggil sebagai Tribunal Kehakiman, hanya Tribunal Kehakiman yang boleh memanggil hakim, membicarakan hakim itu di atas kesalahan tata tertib, pelanggaran etika. Jadi itu sebab PMX baca keputusan Tengku Maimun yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan, kedudukan dia, di mana dia bekerja sebelum dia menjadi hakim, tidak ada kena-mengena dengan kes SRC International. Itu keputusan hakim yang menjadi Ketua Hakim Negara. Takkanlah PMX nak kata, oh saya tak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Ketua Hakim Negara. Tak boleh. Dia Ketua Negara. Maka jawapan yang dia berikan, Ketua Hakim Negara telah pun menjawab isu tentang penglibatan Nazlan yang dikatakan melanggar Kod Tata Etika Hakim 2009 perkara 8 dalam kurungan 1A. Jawapan Ketua Hakim Negara, dia cuma baca. Jawapan Ketua Hakim Negara ialah ini, sekian. Bukan maknanya Datuk Seri Anwar mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib bersalah. Tak ada. Dia cuma cakap kerajaan menghormati keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Takkan Datuk Seri Anwar nak kata kerajaan tak menerima keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Apa akan jadi pada negara ni? Bila Perdana Menteri pun tak yakin, tak percaya dengan sistem kehakiman. Apa kita nak buat? Kita tukar Ketua Hakim? Boleh, tak ada masalah. Ada loopholes. Bila mana dalam buku Justice in Wilderness, Tan Sri Tommy Thomas menulis bahawa pelantikan Ketua Hakim Negara, yang pertama Richard Malanjun dan yang kedua zaman PH Tengku Maimun adalah daripada cadangan dia sendiri. Itu dah loopholes. Bahawa pelantikan itu tidak melalui cadangan yang dibuat oleh Judicial Appointment Commission. Datuk Seri Anwar boleh tukar kalau dia nak tukar. Dia boleh betulkan pelantikan ini. Tapi kena ingat, kalau tukar Ketua Hakim Negara, yang lain ni macam mana? Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak. Ini juga lantikan zaman Mahathir. Hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan, semua lantikan zaman Mahathir. Sebahagian besar hakim-hakim Mahkamah Rayuan, lantikan zaman Mahathir. Sebahagian besar hakim-hakim di Mahkamah Tinggi juga ada di kalangannya ketua hakim, hakim yang dilantik zaman Mahathir. Takkan nak tukar semua? Kita nak buang semua
Hakim Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Maknanya apa? Kita memberi gambaran bahawa kerajaan hari ini berperang dengan institusi kehakiman keseluruhannya. Kan? Apa akan jadi? Apa akan jadi pada negara? Huru-hara. Ini kita kena faham. Jadi, saya nak beritahulah, kan? Kita semua kasih dengan Datuk Seri Najib. Kan? Percayalah, kan? Saya juga yakin bahawa akhirnya insya-Allah, kan? Sebelum Kebawah Duli Tuanku ni berundur kembali ke Istana Pahang, saya yakin beliau akan mempertimbangkan untuk Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Kita nak berperang dengan institusi kehakiman, last kali negara akan musnah. Terus terang saya cakap. Last kali negara akan musnah. Kita pun pegang awal ingat, apalah susah sangat, tukar je ketua hakim negara. Tetapi kita tak sedar. Kita tak sedar bahawa bila kita tengok satu persatu hakim-hakim yang dilantik di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, hampir semua zaman Mahathir. Dan daripada risikan yang kita buat, semua bersama dengan Tengku Maimun. So apa pilihan yang PMX ada? It's not easy tau, bukan senang. Kita boleh cakap macam-macam, tetapi orang yang berada di atas itu, dengan maklumat yang dia ada, dia lebih tahu macam mana cara nak handle the situation. Jadi kita minta kawan-kawan kita bersabar seketika. Kerana nak bebaskan Datuk Najib ni bukan kuasa Perdana Menteri. Ketua Hakim Negara ada kuasa, tetapi benda tu dah berlalu. Kecuali kalau misalnya Peguam Datuk Seri Najib sekali lagi memfailkan semakan kehakiman, itu Datuk Seri Najib ada lagi peluang untuk dibebaskan melalui proses undang-undang. Tapi hari ini kita kena terima hakikat. Hari ini satu-satunya jalan yang masih ada untuk Datuk Seri Najib dibebaskan. Walaupun ada, contohnya kalau misalnya Hakim Nazlan didakwa selepas ini, possibility tu ada. Tetapi kalau dah Ketua Hakim Negara mengeluarkan kenyataan bahawa Hakim Nazlan tidak ada conflict of interest, kerajaan pun tak boleh buat apa. Kita tak boleh nak tukar semua hakim. Nak ganti dengan siapa? Hakim junior yang baru grad universiti. Kena faham tau. Kita tak boleh nampakkan kerajaan ni berperang dengan keseluruhan institusi kehakiman. So biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan macam mana cara dia nak buat reformasi institusi ini dengan cara yang berhemah. Setidak-tidaknya kita mengharapkan Datuk Seri Anwar dapat membuat semua hakim-hakim ni, termasuklah Ketua Hakim Negara, untuk berlaku adil kepada semua. Tak kira warna kulit, tak kira agama dia, tidak kira latar belakang politik dia, tidak kira status dia orang miskin ke, orang kaya ke, orang kelas menengah ke. Kita harap badan kehakiman kita dapat direform secara berperingkat, yang akhirnya kita dapat tegakkan dan kita pulihkan integriti badan kehakiman kita. Ini harapan yang saya boleh sandarkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi bab pembebasan Datuk Seri Najib ini, itu sebab kita ni sebagai rakyat, kita tak boleh berhenti cakap pasal isu Datuk Seri Najib. Kerana kalau kita berhenti cakap tentang isu Datuk Seri Najib, gambaran yang kita berikan kepada Kebawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong, rakyat tak peduli pun dengan Datuk Najib. This is very wrong. Hari ini setiap rakyat perlu beritahu dengan Kebawah Duli Tuanku, merayu dengan Kebawah Duli Tuanku, sebab kuasa ni hanya ada kepada Kebawah Duli Tuanku. Saya nak beritahu, jangan dengar Raja Petra punya cakap. Kalau dengar Raja Petra punya cakap, Datuk Seri Najib akan duduk sampai 20-30. Ini bengongnya Raja Petra ni.
Memang kalau ikut prosedur, Datuk Seri Najib mesti sekurang-kurangnya 1/3 jail term yang dia hadapi 12 tahun tu, dia kena duduk 4 tahun. Itu kalau ikut prosedur biasa. Tetapi di bawah perkara 42, Kebawah-Duli Tuanku, bila-bila masa baginda boleh titahkan Setiausaha Majlis Pengampunan Diraja ini untuk bawa fail Datuk Seri Najib dan dibawa dalam lembaga pengampunan. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai salah seorang daripada ahli lembaga pengampunan, sudah pastilah beliau juga akan menyokong seperti mana Datuk Seri Najib menyokong kerajaan dia hari ini, seperti mana Datuk Seri Najib membantu beliau untuk menarik kawan-kawan di Sarawak untuk bersama menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Macam tu jugalah insya-Allah Datuk Seri Anwar akan menyokong supaya Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Sebelum ni pun dia dah mengeluarkan kenyataan bila dia diprovok oleh wartawan Al Jazeera. Dia cakap Datuk Seri Najib, dia pertahankan Datuk Seri Najib ada hak untuk merayu supaya diberikan pengampunan. Dan bila diprovok oleh wartawan ni, macam mana pemimpin UMNO dia bersama dengan kamu dalam kerajaan, tiba-tiba dia boleh merayu supaya Kebawah-Duli Tuanku memberikan pengampunan. Datuk Seri Anwar dengan tegasnya mengatakan, why not? What's wrong with it? Apa